Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam menonton Wanita hari ini. 16 hari bulan April tahun 2020. Kenapa hari ini saya rasa lain semacam ya, Rina? Kenapa ya? Saya pun tak tahulah kenapa saya rasa lain semacam. Tapi apa pun, kalau anda di rumah rasa lain semacam, jangan risau. Kami akan bersama dengan anda sepanjang 1 jam ini seperti biasa membawakan anda pengisian yang cukup menarik. Dan hari ini saya bertemankan Rina dan juga Fatin. Sebenarnya kan Fatin dan juga Rina sangat merindui Sugi. Semalam kan tak ada? Ya. Sebab tu saya rasa lain semacam. Okey. Baiklah. Dan semestinya hari ini, abang kata Sugi tadi, kita nak bawakan satu topik perbincangan yang sebenarnya anda juga boleh kongsikan pengalaman anda tentang situasi. Kita nak bawakan antara beza susah dulu dengan susah zaman sekarang. Dan pastinya setiap daripada kita ni ada pandangan yang berbeza, Fatin. Betul. Kalau kita tengok zaman dahulu susahnya tak menjadi masalah. Tapi kalau sekarang ni, kalau susah sikit, naiklah dekat status lah apa, nak dibagi tahu dekat semua orang. Itu sebenarnya yang akan kami kongsikan. Dan jika anda ingin kongsikan pengalaman anda ataupun pendapat anda, boleh kongsikan di laman Facebook kami. Dan yang teruskan. Apa, silakan Sugi. Baru 1 hari tak bersiaran bersama tapi dah duduk nak berebut. Tak, saya nak cakap bila cakap pasal beza susah dahulu dan sekarang, teringat pula nenek saya dulu selalu cerita. Saya pasti anda berdua pun mesti ada pengalaman nenek anda ataupun datuk anda bercerita. Dulu kan kalau 5 sen ni boleh beli banyak ni. Setuju. Bukan setakat nenek saja, mak saya juga. Saya kan sempatlah melalui fasa waktu saya bersekolah. Bayangkan pergi sekolah bawa 50 sen, boleh dapat nasi lemak, boleh minum air yang sedap, air sirap. Tapi saya percaya hari ini tidak ada seorang pelajar pun ke sekolah membawa 50 sen boleh dapat semuanya. Betul. Kalau kita tengok, kalau dulu ibu kita selalu ingatkan zaman mama dulu lain, zaman sekarang lain. Sebenarnya itu yang memain di fikiran kita. Apa agaknya pengalaman yang paling awak ingat, Fatin? Kalau saya selalu dapat perbandingan daripada mak saya zaman sekolah dengan saya. Zaman saya dah senang, zaman mak saya susah kena naik basikal, mak saya hantar saya pergi sekolah. Untunglah saya zaman naik basikal tau pergi sekolah ataupun naik bas sekolah, tak ada mak ayah hantar. Okey, itu berkait dengan saya jugalah. Tak pernah naik basikal, tak pernah naik bas sekolah. Tak, terbalik pula. Saya selalu mak dengan ayah yang hantar. Kalau Rina lain sikit. Ini fasa yang berbeza ya. Kita bertiga melalui fasa yang berbeza. Kami nak bawakan topik ini bersama dengan anda. Sekejap lagi kita akan bersama kongsikan dengan tetamu-tetamu istimewa hari ini. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan apa antara pendapat orang ramai mengenai topik kita hari ini. Saksikan. Susah orang dulu, kalau nak bezakan dengan orang sekarang ni, banyak beza lah. Sebab macam dulu, kita nak pergi kerja, kena naik bas. Kalau tempat jauh, kadang-kadang tu dua bas. Macam tu juga kalau nak balik kampung, kena naik bas. So, usunglah feedback ramai-ramai adik-beradik. Kalau kampung jauh, kenalah naik 2-3 bas. Tapi budak sekarang ni senanglah. Kurang-kurangnya dia ada motor. Kalau keluarga yang bagus, dia ada kereta sendiri. So mudahlah untuk dia ke mana-mana. Mak saya pernah cakap, bila susah, nak makan nasi pun lauk dengan gula. Itu baru susah. Tapi orang sekarang kalau kita tengok, bila tak ada internet, dia rasa susah. Nampak tak perbezaan orang dulu dengan orang sekarang masa mana hidup dia? Orang dulu kalau buat kerja semua pakai tangan. Contohnya kalau basuh kain, banyak mana pun semua kena pakai tangan, guna tenaga. Bukan macam orang sekarang. Orang sekarang tekan-tekan semua dah okey. Dulu dekat kampung, kalau tak ada makanan, kita boleh tanam sayur-sayuran, boleh tanam buah-buahan. Macam kita ni duduk di bandar ni, kita susah nak dapat semua makanan.
Kalau tak ada duit, tak makan lah. Susah orang dulu ni ibarat macam alah pisau tegal biasa. Walaupun ada masalah tapi jarang berkongsi dan heboh-heboh. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, walaupun ada masalah sikit pun orang dah kecoh-kecoh, itu tak kena, ini tak kena. Seolah-olah macam tak bersyukur pula. Itu dia tadi antara pendapat dan juga mungkin pengalaman daripada rata-rata masyarakat kita yang berkenaan dengan isu beza susah dulu dan sekarang. Macam-macam sebenarnya. Kalau orang dulu dari segi makanan susah untuk dapatkan. Tapi kalau sekarang ni, kalau tak ada internet, balik kampung tak ada internet, itu yang menjadi kesusahan. Ya, betul. Kita masuk-masuk satu bilik tu, ada password wifi tak? Itu yang dimintakan dulu. Banyak sangat yang boleh kita bincangkan mengenai beza susah dahulu dan juga sekarang. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Encik Roslan Hanafiah selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Encik Roslan sihat? Lama tak jumpa ya? Ya, okey. Alhamdulillah okey sihat. Okey, baiklah Encik Roslan, mengenai topik kita pada hari ini, beza susah dahulu dah berbanding dengan sekarang. Kalau nak cakap pasal susah ni semestinya semua orang melalui fasa kesusahan. Tapi beza orang susah dahulu dengan sekarang ni mungkin boleh diperbandingkan dan dari pelbagai aspek. Mungkin sebagai pembuka kita pada hari ini, Encik Roslan boleh kongsikanlah kan perbezaan ni antara cabaran orang yang susah dahulu dan sekarang. Sebab rata-ratanya semua orang akan mengeluh apabila kita menghadapi kesusahan. Tapi mungkin Cik Roslan boleh kongsikan cabarannya. Baik, Sujita. Sebelum tu, susah lawan senang ni adalah package kehidupan kita ya. Yeah. So dia tak mungkin kita ada senang saja kemudian tak pernah susah, susah dia tak pernah senang. Dia ada ini dalam bentuk package, itu yang pertama. Kemudian kita tengok tu susah ni apa pula? Susah ni apa juga halangan, cabaran, kekangan untuk kita mencapai apa yang kita hendak. Kan? Dulu masa kita di kampung ataupun masa kita kecil-kecil, pakaian kita apa yang ditentukan oleh parents kita. Ya. Kita tak ada hak memilih. Contohnya macam itu. Itu pun kadang-kadang kalau beli kasut, kita tak pergi ke bandar. Yang pergi cuma ayah kita atau mak kita ambil ukuran kaki pakai plastik je. Ataupun kita pandai tikar mengkuang tu, kita koyak sikit ukurkan kaki tu kan. Banyak mana tu, yang itulah nanti ayah atau mak akan bawa balik untuk kita. Maknanya susah pada ketika itu, nak pergi bandar pun susah. Sekali-sekala kalau katalah kita terlepas ke bandar, mak ajak, uncle ajak, pakcik ajak dan sebagainya, kita rasa satu yang begitu menggembirakan, mengujakan pada kita. Baik. Kemudian susah ini juga kadang-kadang kita boleh nampak secara luaran. Dan kadang-kadang susah ini tak dinampak pada luaran. Maknanya mampu disorok oleh orang-orang itu yang tertentu tadi. Jadi maknanya bila kita tengok wajah seseorang, kita boleh menjangkakan dia ni senang ataupun susah. Namun itu secara lahiriah sahaja. Tapi sebenar-benarnya apa yang dia lalui, dia seorang yang tahu. Sebab itu kadang-kadang apa yang kesusahan yang seseorang itu lalui, dia tak nak share dengan orang lain. Baik, saya tertarik dengan apa yang diberitahu oleh penonton-penonton kita tadi. Saya nak cerita pasal satu masa dulu, pernah tak anda berdua melalui satu proses, kita makan tengah hari kita disuapkan oleh tangan ibu itu sendiri? Pernah. Okey. Yang menariknya zaman tu ialah bila kita tengok, bila mak bagi kita makan dengan anak setiap orang disuapkan, dekat situ ada beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, mak tak nak begitu bersepah-sepah. Satu. Yang kedua, mak jaga sumber. Sumber dia lauk sebab kalau lauk tu letak kat kita, 5 orang ni, contoh adik-adik saya 5 orang ni, dia punya pitat tak sama. Kan? Kalau bagi lauk tu, kalau tak dia asing-asingkan, memang akan tak ada yang tak dapat lauk. Kan? Sebab itu mak jaga sumber dan dalam masa yang sama banyak elemen kasih sayang dekat situ. Sabar sebenarnya. Sebab tu bila kita adik-adik ni makan disuap oleh ibu dan sebagainya, tak habis lagi yang nombor 3, yang nombor 1 dia dah buka balik mulut dia. Betul? Kan? Betul. Very interesting. So maknanya susah kita zaman tu. Itu yang orang kata lauk biasa. Contohnya kalau nasi hanya ada ikan goreng dan kicap. Itu je. Itu je. Tapi bila sekali-sekala kita dapat makan sotong. Kita dapat makan sotong. Bila dapat makan sotong, setengah-setengah ada macam saya contohnya, lauk tu saya akan simpan untuk last sekali. Saya akan habiskan nasi dulu apa-apa semua. Lauk tu, sotong tu saya simpan last. Silap-silap sotong tu saya masukkan kat celah-celah jari saya. Untuk menikmati sotong itu ya. Yang lain tengok, abang ada lagi 5, korang dah habis
habis. Contoh macam tu. Maknanya nak gambarkan susah kita pada ketika itu. Okay? Tapi susah yang sekarang ini dia jauh lebih berbeza. Sebab sebagian daripada kita untuk memenuhi cita rasa kehidupan, kita nak ada macam mana orang lain ada, yang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang yang kalau dia ni jenis senang, tak banyak masalah dan sebagainya, letak kepala atas bantal, nyenyak terus. Tapi kalau orang yang banyak masalah, letaklah bantal macam mana pun, tilam tebal macam mana pun, airconnya 16 degree Celsius, belum tentu dia akan dapat tidur yang nyenyak. Betul. Banyak masalah yang dalam kepala otak dia, dan lebih-lebih lagi kalau masalah itu tidak dikongsi dengan pasangan. Jadi pasangan tak tahu. Jadi pasangan kadang kalau yang memahami tak apa. Tapi kalau pasangan yang lepas minta, jam. Okey. Cik Roslan, kalau kita tengok juga zaman dahulu bila ibu menjaga ramai anak sebenarnya tak ada masalah. Tapi zaman sekarang ni kalau anak yang ramai untuk menjaga ibu yang seorang, itu yang menjadi kengkangan mereka. Dan apa sebenarnya cabaran ataupun kengkangan yang dialami oleh kita yang sekarang ini? Kalau boleh kita tak naklah mendapat stigma masyarakat yang sekarang ni susah nak menjaga ibu dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Baik. Satu masa dulu bila ibu jaga kita semua, ibu kita lambangkan seorang yang berautoriti. Di tangan ibu juga ada hukuman. Sebab tu kadang-kadang marah ibu, pertuduhan dan hukuman berjalan serentak. Masa tu dia tuduh, masa tu jawatan jalan, tali pinggan, macam-macam. Okay? Tapi bila kata ibu yang berautoriti, maksudnya ialah ibu bagi garis panduan, ibu bagi arahan. You comply saja, ikut saja. Kalau tak nak cari masalah. Jadi bila kata dia mampu menjaga anak yang maksudnya cara dia mendidik, cara dia mendisiplinkan perbuatan pergaulan dalam rumah itu sendiri. Maknanya sebab tu kalau macam adik-adik saya tak ada perempuan, dia tentukan siapa sapu luar, siapa sapu dalam, siapa basuh baju, siapa sidai baju. So maknanya bila dia bagi peraturan yang sedetail itu, kita ni kalau tak nak banyak masalah, ikut je. Jadi itu pada ketika itu. Jadi pada ketika sekarang bila adik-adik semua dah besar, masing-masing dah ada kerjaya dan sebagainya, dekat sini timbul satu persoalan antara kemampuan dan alasan. Kita mungkin ada kemampuan, kita ada harta, ada perusahaan, perniagaan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita tak ada masa. Kita tak ada masa. Adik-adik lain juga ada kerjaya mereka sendiri. Lebih-lebih lagi kalau weekend tak sama kan? Contoh kita di Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni weekend kita Saturday dan Sunday. Adik-adik kita dekat Johor weekend dia dah jadi Friday dan Saturday dan sebagainya. Jadi nak cari satu common time yang kami betul-betul free itu kadang-kadang amat sukar. Lebih lagi pula susah dia tu bila kita ada anak-anak dah start ada aktiviti sekolah. Ada komputer dalam sana dia ganggu banyak benda. Tapi sedangkan dulu bila kita duduk dalam rumah yang sama, rotan mak mendisiplinkan semua yang dalam rumah tu. Asian parenting style orang kata. Tapi ada hikmah di sebalik kesusahan yang dilalui zaman dahulu. Apa pun Encik Roslan, kita akan bersama Encik Roslan sekejap saja lagi di penghujung nanti. Jadi banyak lagi boleh kita kongsikan. Terima kasih Encik Roslan. Baik, jumpa lagi. Okey. Itu antara perkongsian yang sedikit daripada Cik Roslan. Kita akan sambung lagi di hujung WHI nanti. Okey, kita akan berehat sebentar Fatin ya. Kembali selepas ni bersama dengan Rina dan Fatin. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Masih lagi kita nak bincangkan topik kita, beza susah dulu dengan susah sekarang. Kalau tadi kita dah bercakap dengan Cik Roslan, banyak sebenarnya perkongsian. Tapi kita nak bersama dengan seorang yang mungkin pengalamannya agak luas dan besar mengenai zaman dahulu dan boleh kongsikan dengan penonton Wanita Hari ini. Di talian ketika ini, kita bersama dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Fauzianawi, Ibu Fauzianawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ibu sihat Ibu? Alhamdulillah. Rasanya paling banyak rehatlah kali ni. Baik, alhamdulillah. Okey, Ibu, topik kita hari ini kita nak cerita tentang beza susah dulu dengan susah sekarang. Kita tak boleh nafikan bahawa setiap daripada kita ini akan menjalani apa saja kehidupan, walaupun senang pasti akan ada susahnya dari segi kewangan ke makan, apa sahaja yang melengkapi hidup kita. Kalau boleh Ibu kongsikan bagaimana sebenarnya Ibu melihat peredaran ataupun perubahan zaman ini dengan kehidupan Ibu, apa yang susah dulu dan juga apa yang susah sekarang ni Ibu?
kalau kita nak bezakan dulu dan sekarang memang dia punya tu jauh lah kan, besar dia punya perbezaan dia tu. Kalau zaman ibu budak-budak dulu itu, zaman dulu tu mak kita tak kerja kan, bapa kerja dengan gaji RM60 sebulan, anak ada masa tu ada 3-4 kan. Jadi dulu walaupun barang murah, tetapi kita punya kemampuan untuk membeli tu tak ada. Kan? Dan untuk orang perempuan kalau keluar kerja waktu itu sangat satu perkara yang sangat rare lah kata orang kan. Mak saya pula, mak ibu pula dia tak sekolah tinggi kan, dia sekolah darjah 2, tapi yang satu boleh dibanggakan, mak dia tak ada duduk diam saja, dia gunakan kepandaian dia memasak kan, buat kuih jual. Dan bapa walaupun memang susah lah, dia kerja dekat workshop untuk optical house kan. Jadi cuma waktu itu saya rasa peluang atau peruang itu tidak terbuka luas macam sekarang. Kan? Jadi zaman itu dididiklah kami ni untuk menerima kesempitan hidup, kesusahan hidup itu dengan rasa terbuka, dada terbuka, dan itu juga yang menjadikan kekuatan bagi kami semualah adik-beradik sampai sekarang. Kalau sekarang saya rasa ruang dan peluang tu sangat terbuka luas. Kan? Jadi saya rasa ada orang memang susah kan, tapi saya rasa setiap peluang dan ruang itu memang terbuka luas, dan rakyat Malaysia lah yang berasa sangat prihatin terhadap kesusahan orang lain. Dan akan cepatlah bantuan itu tiba, mungkin kerana ada bantuan televisyen, macam IT, macam FB, IG semua ni kan. Jadi pada ibu kesusahan itu sebenarnya kalau kita nak bandingkan dulu dan sekarang tak adil. Tak adil kan. Cuma sekarang kalau kita susah tu kerana mungkin rezeki kita belum sampai, ataupun kita masih lagi belum nampak ruang dan peluang. Pada ibu lah. Okey Ibu, kalau kita tengok zaman dahulu kesusahannya mungkin boleh diambil contoh dari segi pendidikan ibu bapa, dari segi pengajaran tertib, etika dan juga macam mana menghormati orang tua. Tapi zaman sekarang ni agak longgar sikit mengenai pendidikan itu. Mungkin ibu boleh kongsikan ibu punya cucu dan juga anak. Zaman dulu mak bapak kita dia straightforward aja kan. Kalau kita mengadu balik sebab kena pukul dengan cikgu, kita kena bantai balik. Betul. Setuju. Dan kita sentiasa diberitahu untuk menghormati yang tua kan. Kita sentiasa diberitahu apa yang betul, apa yang salah, kenapa kita tak boleh buat, kenapa kita boleh buat. Dan mungkin cara mak bapak kita dulu rasanya paling terbaik, yang sekarang mungkin dianggap satu apa orang kata kita mendera anak-anak. Tapi saya melihat bukan. Mungkin sekarang kerana mak bapak terlampau merasakan kita kena ajar anak-anak secara psikologi dan sebagainya, hingga kita lupa yang anak-anak, budak-budak dia akan try, dia akan test card sebenarnya. Kan? Tapi terpulang pada kita punya cara pula untuk mendidik anak supaya mereka tidak merasakan itu adalah deraan secara mental ataupun fizikal. Kan? Sebab semua orang dah sekolah. Semua orang sekolah terdedah dengan segala-galanya dan mereka tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Jadi pada ibu lah, kalau ibu melihat cucu-cucu tu pun ibu akan tegur. Kan? Tapi kena tegur cara yang boleh diterima oleh budak-budak supaya diorang tidak merasa yang mereka didera. Tapi kena cakap. Kena cakap. Kita jangan biarkan ataupun kita kata tak apalah, dia budak lagi, nanti dia faham. Tak, dia takkan faham kalau kita tak bagi tahu. Perkara-perkara ni kena dibagi tahu hari-hari. Kan, kalau jumpa orang tua, salam, cium tangan betul-betul tak kat dahi misalnya kan. Itu kena bagi tahu. Budak-budak dia tak ingat. Benda ni memang membingit kat telinga sebab ini pernah jadi. Kan bila mak cakap lah, bapak tu jarang sikit. Mak cakap kita rasa bosannya, geramnya kan. Tapi bila kita terjadi mak,
baru kita faham, oh ini dia. Dan bila kita dah jadi nenek pun kita akan faham, oh ini rupanya. Ya, betul. Jadi, cara tu dah betul. Cuma sekarang yelah dah moden katanya. Secara psikologinya harus mendidik anak dengan baik. Kan maknanya orang dulu tak baik. Itu cara dia. Okay. Kan? Tapi rasanya itu the traditional way of bringing up your children to the best lah. Baik. Okey, saya kira pengalaman dan juga pandangan ibu itu memang cukup baik untuk kita ambil sebagai satu pegangan dalam hidup kita. Terima kasih banyak-banyak Ibu Fauzia. Jaga diri ya Ibu, jaga kesihatan. InsyaAllah, terima kasih banyak semua. Stay home. Yang lain-lain tu jangan sampai menyusahkanlah penjawat awam jalankan tugas. Kesian. Terima kasih Ibu. Kita nak cepat-cepat bebas ni. Betul. Okay, terima kasih wanita hari ini kerana mengundang saya bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Take care please. Terima kasih Ibu. Itu dia tadi pandangan Ibu yang saya kira banyak pengalaman dan berdasarkan kepada apa yang dilalui itu dikongsikan untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripadanya. Bercerita tentang kesusahan dulu, betul kata Ibu, kita tak boleh nak bandingkan dengan zaman sekarang. Ada banyak sangat perbezaan. Sebab zaman juga berubah, apatah lagi dalam dunia teknologi ini, kita seharusnya berasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang Fatin, apa yang menjadi permasalahannya, bila individu ataupun dalam kalangan masyarakat ini, mereka merasakan apa yang ada itu tidak mencukupi kerana perbandingan dibuat dengan yang lebih senang. Kita tidak melihat mereka yang di bawah kita membandingkan dengan mereka untuk kita rasa nikmat kesyukuran itu. Setuju. Kalau tadi Ibu pun ada berkongsi dengan kita mengenai kalau Ibu dulu-dulu sering mengingatkan ingatan dan percakapan itu yang kita bawa sepanjang hidup kita dan kita akan jaga kelakuan dan tertib dan sebagainya. Orang kata melekat di kepala ya. Baik, sekarang ini kita nak bersama dengan seorang lagi selebriti. Saya kira ini memang ramai peminatnya dalam kalangan penonton wanita hari ini. Di talian ketika ini bersama dengan Rohana Jalil. Kak Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Terima kasih, baik. Terima kasih wanita hari ini sudi mengundang Kak Ana hari ini. Terima kasih jugalah. Walaupun masih kurang dalam rumah lagi. Walaupun di rumah tetap berseri ya. Yang itu penting, wanita kan. Baik, setuju sangat. Kak Ana, ini dia topik kita hari ini. Beza susah dulu dengan susah sekarang. Bagaimana Kak Ana sendiri melihat sewaktu ibu mendidik Kak Ana dan kemudian ketegasan Kak Ana pula mendidik anak-anak. Dari segi perbezaan kehidupan itu bagaimana Kak Ana? Ya Allah, memang berlain sangat, memang jauh panggang dari api zaman-zaman mak dulu kan. Ya. Mak dulu masa tu arwah ayah meninggal awal. Masa tu Kak Ana umur 11 tahun. Jadi mak masih muda, mak masih janda umur 20. Janda 20, mudanya. Jadi mak anak masa tu 5, 6. Jadi mak kena kerja. Mak kena kerja, macam kerja dia buat. Sehinggalah saya berumur 16 tahun, sekolah pun tak habis, tak sampai form 3. Sebab menolong mak kan. Kak Ana bekerja, jadi tolong bantu mak sikit. Masa tu, walaupun barang murah, kata kan. Kak Ana masih ingat lagi, gula masa 15 sen dia satu kilo. Tak ingat lagi. Sekarang tak dapat kan. Jadi mak bekerja sehingga akhir hayat tau. Sebab memang dia suka walaupun anak-anak dah bantu dia pun dia tetap nak bekerja lagi. Sebab apa kata dia? Nak membantu duit pula. Jadi anak-anak sekarang ni sebagai Kak Ana lah. Kak Ana dah kata dah rumah tangga. Dah ada punya anak 3 orang. Jadi giliran Kak Ana pula untuk mendidik anak dan menjaga anak. Tapi anak-anak sekarang memang sangat beruntung sangat. Ibu sekarang menjaga anak-anak dia bukan macam zaman dulu. Kalau zaman dulu dia bedal, dipukul. Kalau Kak Ana bedal tak balik 3 hari lari pada rumah sebab dia nak penyapu dengan mak. Sebab dia pergi cari kupang di Tambak Johor. Ibu ni buat balik. Balik kena basah. Okey Kak Ana, mungkin itu di belakang tu Kila ya. Hai Kila. Hai. Okey, Kak Ana sendiri
Kalau sekarang ni menggunakan pendekatan sebagai kawan ataupun masih lagi menggunakan cara lama untuk bersama atau mendidik anak-anak? Tak boleh cara lama dia. Kita buat cara kawan-kawan. Betul. Kita buat kawan-kawan pun kan banyak berhasil juga. Iya. Kena pujuk. Tapi Alhamdulillah macam Kila ada apa-apa masalah dia tahu. Sebab dia tahu Kak Ana pengalaman banyak, pengalaman panjang. Dia tahu hampir 40 tahun Kak Ana jadi penyanyi tau. Iya, Sampai sekarang lama. masih lagi nyanyi. So, Kila. Jadi masa mendidik anak-anak seperti Kila, kata Kak Ana macam senang sikit lah. Sebab anak perempuan kan, anak perempuan dia kata dengarlah kata ibu. Kalau tak dengar pun ibu cakap Ana kena merayu. Buat sedih, jadi dia kesian. Apa ni? Nak cakap apa ni? Kila nak tanya, alang-alang Kila dah ada kat sana tu. Zaman sekarang macam mana ni? Kila mungkin boleh kongsikan juga kan antara ibu dan ayah ni, kalau dilihat dari ketegasan mendidik anak-anak, bagaimana Kila sendiri melihat siapa sebenarnya yang lebih garang, lebih Kila takut? Cakap ni. Kila, tak tahulah, Kila sih macam Kila untung sebab parents Kila bukan yang macam mana yang macam garang gila yang semua orang takut. Dia macam tak. Dia tahu take turn bad cops and good cops. So kalau macam hari ni papa yang marah, mama pula baik. Kalau hari ni mama yang macam yang garang, papa macam ada dia, tak payah dengar sangat lah. Dia orang macam pandai tau. Papa kalau marah memang marah. Tapi dia marah sekejap je. Kadang Kak Ana marah. Tak sampai 10 minit pujuk orang tu. Tunggulah sehari. Dia naik atas dah. Dia kenapa dia? Habis cair anak-anak. Okey. Dan mungkin sedikitlah kan Kak Ana boleh sentuh juga tentang perlunya dalam kalangan anak-anak zaman hari ini bersyukur dengan apa yang mereka ada, Kak Ana. Ya Allah, ya Tuhan tu memang anak-anak sekarang tu memang terbaik. Memang sepatutnya dia bersyukur pada Allah Ta'ala dan juga mendapat ibu bapa yang begitu prihatin. Sanggup bergadai, bergolok bergadai cari duit, bekerja siang malam mak ayah untuk nak bagi pelajaran anak ni. Sanggup cari duit untuk hantar anak ke luar negara. Hantar juga anak ke Melbourne belajar. Pengorbanan. Bagi dia merasa macam mana pergi duduk di luar. Bila dia balik baru dia tahu macam mana keadaan di luar. Dia lagi suka dalam negara. Okey, terima kasih. Pada anak-anak sekarang dengan okey, terima kasih daripada wanita hari ini. Terima kasih Kak Ana, jaga diri. Kila. Terima kasih juga Kila. Dan yang pastinya itu dia tadi perkongsian yang sangat menarik saya kira. Pandangan seorang ibu dan juga seorang anak sendiri. Apa pun kena sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang kita ada ketika ini. Okey, kita nak berhenti rehat seketika Rina. Banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan selepas ini. Jumpa lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bersua kembali dalam Wanita Hari Ini seperti topik yang kami bawakan hari ini iaitu beza dulu dan sekarang. Banyak sebenarnya perbezaannya. Lagi-lagi kalau kita tanya kepada para ibu, para anak, generasi Y dan sebagainya. Dan kali ini di talian kita nak berkongsi juga antara pengalaman beliau yang saya kira agak luas sebagai seorang penyanyi, seorang ibu. Dan bersama kita ketika ini iaitu Kak Nur Sheila Amin. Assalamualaikum. Hello Kak Nur Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey kat sana? Okey, alhamdulillah. Kak Sheila sihat? Alhamdulillah, so far sihat walafiat. Cukup ceria. Okey, dengan keceriaan ini kami nak Kak Sheila kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Beza susah dahulu dan sekarang. Saya pasti Kak Sheila pasti boleh orang kata ketengahkan banyak orang kata aspek ataupun points berkaitan topik kita. Jadi kita mulakan dahulu dengan pengalaman Kak Sheila sendiri dululah dengan dididik oleh ibu dan sekarang sebagai seorang ibu.
Okey, so dulu kalau nak ikutkan perbezaan dulu dengan sekarang banyak sangat perbezaan dia, okey. So jadi macam dulu, kalau dulu kita pernah melalui, Kak Sheila pernah melalui zaman kegawatan ekonomi tahun 1997. Okey, lepas tu macam dulu tak ada bantuan daripada government, okey. Lepas tu ekonomi yang tak menentu, penangguhan bayaran tak ada penangguhan nak bayar loan ke. Lepas tu subsidi daripada syarikat pun tak ada. Lepas tu kalau nak bayar terpaksa, sampai dulu at one time Kak Syah pernah terpaksa jual rumah, lepas tu job nak menyanyi tak ada. Lepas tu kita orang sendiri macam mana nak fikir, macam mana nak merangsang kelangsungan hidup masa tu, anak-anak kecil lagi, macam mana nak baiki ekonomi masa dulu. Jadi bukan Kak Sheila seorang saja, dan ramai artis-artis yang sama-sama dulu sampai pernah Kak Sheila pernah meniaga nasi lemak, lepas tu buat home delivery, semua pernah buat. Okay, so macam dulu satu lagi, lepas tu pula nak meniaga you kena pergi hantar sendiri, lepas tu nak kena pergi sendiri meniaga, tak ada delivery, tak ada internet apa semua tau. So jadi memang semuanya kena buat sendiri. Lepas tu pula macam kata hiburan, dah lah show tak ada apa semua. Nak tengok YouTube pun tak ada. Nak Google ini semua tak ada, betul tak? So, jadi memang kemudahan internet dulu memang sangat-sangat susah. So, jadi maknanya macam sangat-sangat mencabar lah. Lepas tu pula nak keluar rumah. Tapi yang one thing yang bagus pula, sekarang ni, kita cerita sekarang lah pula ya. Okey, macam sekarang ni dah ada internet. So jadi you nak tengok hiburan, you boleh tengok online saja. Di hujung jari. So, jadi macam betul. So macam sekarang ni kita kalau padahal mama tak boleh pergi sana, tapi kita boleh live lagi kat video semua kan. Betul. So jadi orang kata teknologi sekarang maknanya apa yang dulu tu memang sangat berbeza dengan sekarang. So maknanya kalau katalah sekarang dengan keadaan kita yang kena COVID-19 ni, which is kita tak boleh nak keluar. So, jadi tapi yang bagus pula, government kita membantu kita. Macam bagi gaji lagi, macam kata you dari pendidikan kerja, tapi ada peruntukan oleh kerajaan untuk kita yang terbengkalai di rumah. So, jadi lepas tu pula nak keluar rumah pun tak boleh. So jadi orang cakap walaupun tak boleh keluar rumah, but kalau kata dulu Kak Sheila meniaga nasi lemak terpaksa keluar, tapi walaupun Kak Sheila duduk di rumah sekarang ni COVID-19, tapi Kak Sheila boleh niaga online. Okey, Kak Sheila, kita nak tahu juga pastinya dulu banyak cabaran dalam kita berdepan dengan kesusahan dan sebagainya, dan pastinya kekuatan mental tu sebenarnya penting untuk kita terus tak apa, kalau kita susah kita terus kekal positif. Tapi bagaimana agaknya untuk kita menggunakan orang kata positif tu pada masa sekarang ni? Okey, macam kalau kata kita nak positif tu, maknanya kita kena istiqomah, kita kena redha. Selepas tu pula orang cakap positif way ni maknanya you kena maknanya ambil jangan kita ambil mudah lah, tak ambil mudah, tapi just macam happy, chill bersama dengan anak-anak, especially bila Kak Sheila terkurung macam ni, tapi Kak Sheila masih ada anak-anak, sempat ni hari tu, so jadi kami boleh buat macam-macam di rumah ni. Macam Kak Sheila memang selalu cakap dengan anak-anak, so benda macam ni kita boleh, insya-Allah kalau kita bersama-sama, kita boleh melalui benda ni dengan mudah. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Kak Sheila atas perkongsian pengalaman Kak Sheila. Terus di rumah sihat dan terus ceria Kak Sheila. Yes, ceria. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya suka attitude Kak Sheila. Cukup positif. Energi dia memang wow. Kita pula yang kena match energi dia. Tapi apapun Fatin, bila kita dengar apa yang dikatakan oleh Kak Sheila tadi, sememangnya kita boleh lihat yang perbezaan susah dahulu dan sekarang ni boleh kita timbang dari pelbagai aspek. Kalau tadi kita dengarkan sebagai seorang penyanyi, sekarang ni kalau kita lihat ramai
ramai artis kita menggunakan IG Live, YouTube, di mana-mana sahaja mereka boleh menghiburkan kita. Tak perlulah kita ada satu konsert ataupun apa-apa, konsert di rumah saja. Itu beza, susah dahulu dan sekarang. Dari segi teknologi, dari segi orang kata kemudahan yang disediakan pada zaman sekarang ini membantu kita dalam waktu kesusahan pun kita boleh juga usaha untuk mendapatkan pendapatan. Ya, betul. Dan sekarang ni kita kembali bersama dengan Encik Roslan. Hello Encik Roslan. Ya, saya. Okey, Encik Roslan. Saya pasti Encik Roslan dah dengarkan pendapat tetamu-tetamu kita daripada Ibu Fauzia Nawi, Kak Ana dan juga Kak Sheila. Dan di sini apa yang saya tertarik adalah Encik Roslan apabila Ibu Fauzia Nawi berkata yang sekarang ni kita sepatutnya kita tidak patut membuat perbandingan susah dahulu dan sekarang. Jadi mungkin Encik Roslan boleh kongsikan pendapat Encik Roslan sendiri. Baik, nak cerita pasal benda ni yang tak boleh dijadikan perbandingan. Saya nak cerita kisah satu kisah benar, boleh kan? Boleh, Encik Roslan. Berlaku pada diri saya sendiri pada tahun 1983 di sekolah menengah Ledang, Tangkak. Sahabat-sahabat saya tengah menonton sekarang ini. Dan sahabat-sahabat saya tak tahu apa yang berlaku pada saya pada hari itu. Sebenarnya, bila kita di peringkat sekolah menengah, biasanya seluar sekolah untuk seluar panjang kita tu, selai itulah. Selai itulah. Jadi kena pandai-pandai jaga, kena jaga elok kebersihan dan sebagainya so that you boleh pakai sepanjang minggu. Sampai satu hari nak jadikan cerita, zip seluar saya tu tak boleh nak dikancing. Okey. Jadi bila zip tak boleh kancing, saya tak nak pergi sekolah. Saya ambil macam tak nak pergi sekolah. Tapi disebabkan ketegasan ibu tu tadi, dia paksa juga saya pergi sekolah. Okey. Jadi daripada rumah saya pergi rumah nenek saya, ambilkan pin baju dan pin dekat depan seluar tu. You can understand what I mean? Yes. Situasi dia sangat-sangat sukar dan juga sangat berbahaya pada ketika itu. Baik. Nak tukar the story short, bila sampai sekolah, rupa tak rupanya saya hari itu dicalonkan untuk hadir interview pengawas. Okey. Kan, dalam keadaan saya seperti itu, saya masuk dalam interview tanpa saya duga. Saya pun tak tahu kenapa saya dicalonkan untuk jawatan seperti itu di sekolah dulu. Baik, bila interview, saya tak tahu kat mana panel tertarik dengan saya dan sebagainya. Dan jadi cerita, saya dapat jawatan itu. Saya dapat jadi pengawas sekolah untuk tingkatan 5. Tingkatan 4 dan 5 untuk sekolah menengah Ledang pada ketika itu. Jadi nak cerita kat saya bahawa bukan setakat nak ganti zip, saya dapat seluar baru 2 helai. Susah yang tadi tu rupanya berganti dengan satu benda yang lebih besar, yang lebih menarik untuk tanpa kita duga. Ini yang kita kata rezeki-rezeki yang kita tak duga lah ya. So maknanya dekat situ hikmah dia sangat besar. Apatah lagi yang memberi ketegasan itu seorang ibu. Okey? Baik. Adakah kita di penghujung ni, Nita? Ya, betul Encik Roslan. Baik. Okey, untuk sebagai kesimpulan pada perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan beberapa perkara ya. Yang pertama sekali, syukur dan sabar apa yang kita miliki hari ini. Sebab kita bimbang dengan tak sabarnya kita mungkin mengambil hak orang lain tanpa kita sedar ataupun berlaku secara zalim dan tidak baik dan sebagainya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, susah kita ni kadang-kadang ramai lagi orang yang lebih susah daripada kita. Cuma kita je tak tahu dan mereka juga tak meluahkan kesusahan mereka pada kita. Yang kedua. Yang ketiga, susah macam saya cakap awal-awal tadi adalah sebahagian daripada pakej kehidupan kita. Justru nikmatilah dan hadapilah dia dengan tenang dan sebagainya. Dan yang keempat, jika kita senang hari ini, jangan pernah lupa bahawa kita pernah susah satu ketika dahulu. So, dengan kata seperti ini, dia akan menjadikan kita seorang yang berpijak di bumi nyata. Okey? Susah kita hari ini, saya hari ini, susah saya tak dapat pergi ofis. Kan, tak dapat bekerja macam biasa. Susah tu. Tapi dalam masa yang sama, di luar sana ada mereka yang jauh lebih susah untuk memberi kebahagiaan, kesenangan kepada kita semua. Iaitu semua frontliners kita. Baik di hospital, di klinik, polis, kita punya tentera dan sebagainya. Semua itu bersusah payah untuk kesenangan kita di sini. Justru, take care, stay safe dan mudah-mudahan isu COVID-19 ini segera berakhir daripada bumi kita ini, insya-Allah. Okey, itu antara perkongsian. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Roslan. Rasanya banyak sebenarnya perkongsian yang dapat kita kuatkan diri kita kalau kita dalam keadaan susah. Mungkin kekuatan mental tu diperlukan untuk kita terus positif. Dan terima kasih sekali lagi Encik Roslan. Jaga diri. Ya, terima kasih to you tu. Semua sekali di sana. Ya, terima kasih.
Okey. Saya suka dengan apa yang Cik Roslan kongsikan sebab bila kita cakap pasal susah ni Fatin, mungkin apa yang Cik Roslan simpulkan tadi adalah kita tidak patut lihatnya sebagai kesusahan dari segi komunikasi, wang ringgit ataupun gaya hidup sahaja, tapi ada banyak lagi aspek yang kita boleh titik beratkan dan tak semestinya kalau kita susah, kita akan susah selama-lamanya. Betul, kadang-kadang tempoh waktu kita susah itulah kenangan itu yang manis membawa kita lebih matang pada hari ini. Okey, sebenarnya kita nak kongsikan sesuatu yang menarik. Ya, yang menariknya adalah Rina akan bersama dengan Shalma Eliana sekejap lagi. Jadi kita bersama dengan Rina dahulu. Silakan. Okey, banyak sebenarnya perkongsian yang menarik yang sebenarnya hari ini bukan saja anda dapat tapi saya juga dapat manfaatnya. Perkara paling penting yang disentuh oleh Cik Roslan sebentar tadi adalah kalau kita dah senang sekarang, jangan pernah lupa kita pernah susah suatu ketika dahulu. Cukup dalam maksudnya. Baik, seperti apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan siaran saya tadi, kita nak bersama dengan Shalma Eliana untuk lagunya Mahukah Kamu. Tapi kita nak berikan anda dengar dahulu lagu ini. Mahukah kamu? Silakan. Maukah kamu? Aku bersama kawan aku, kebebasan semanis madu, dan dari tadi kau perhatikan aku, tapi ku buat tak tahu. Aku mau kau lakukan sesuatu. Kawan aku, mereka kata jangan dulu, jangan. Jika kau mahu coba yang baru, jangan kau pula tunggukan aku. Maukah kamu lakukan sesuatu? Aku nak gerak tak lama lagi, aku tak pasti akan kembali. Maukah kamu lakukan sesuatu? You don't move as fast as I like you to. I'm gonna let it pass, whatever get to lose. Malu berkhayal, perahu hanyut, kau belum penting bagi hidupku. Aku mau kau lakukan sesuatu. Kawan aku, mereka kata jangan dulu, jangan. Jika kau mahu coba yang baru, jangan kau pula tunggukan aku. Maukah kamu lakukan sesuatu? Aku nak gerak tak lama lagi, aku tak pasti akan kembali. Maukah kamu lakukan sesuatu? Lihat padamu, ku harus mengaku. Mungkin kau tak sadar, ku sedang mencoba menyampaikan perasaanmu. Give you what you want. Aku takkan henti, aku ada sini, itu memang pasti, itu memang janji hingga nafas yang terakhir. Aku takkan lepas, baru tunggukan aku. Maukah kamu lakukan sesuatu? Aku nak gerak tak lama lagi, aku tak pasti akan kembali. Maukah kamu
Itu dia persembahan daripada Shalma Eliana, Mahukah Kamu, dan kini Shalma sudah pun berada di talian bersama dengan kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke tidak? Sihat, Alhamdulillah. Duduk rumah je lah ni. Alhamdulillah sihat. Selagi boleh duduk rumah, kita duduk rumah ya Shalma? Ya. Yeah. Baik, kita nak kongsikan tentang lagu Mahukah Kamu ini. Mungkin Shalma boleh ceritakan di sebalik Mahukah Kamu ni, apa pengisiannya? Okay, so lagu Mahukah Kamu ni is basically about a story about me and a guy lah basically. Tapi it's more about woman empowerment. Dekat dalam music video tu memang tunjuk saya dengan seorang lelaki. Okay. Tapi dia macam cakap, maukah kamu lakukan sesuatu? So meaning to say macam kalau you tak nak buat apa-apa, I'm gonna be independent. I'm going to do my thing. Saya akan teruskan hidup saya lah basically. Sebab love is not my priority lah. Sebab saya nak, apa yang saya nak send to the girls out there, especially at my age kan, saya 20 tahun. So saya nak cakap macam, kita fokus on diri kita, be independent. So jangan let any kind of macam love ke relationship ke, to bring you down lah, something like that lah. Dan bagaimana Shalma sendiri melihat respon peminat-peminat untuk Mahukah Kamu ini? Alhamdulillah people suka sebab kalau nak compare dengan my previous single kan, this song ada lagi more message lah yang I send to people out there. And macam saya suka pop R&B, so people lagi connect dengan saya tahu, sebab lagu ni pun memang pop R&B and diorang lagi macam okay, yes, this is you know what I mean lah. So people punya respon pun better and they like it lah, Alhamdulillah. Memang kena dengan jiwa Shalma sendiri kan. So, okay, kita nak kongsikan juga Shalma berkenaan dengan inisiatif yang dilakukan Shalma dan juga rakan-rakan artis yang lain untuk PKP ini. Katanya ada lagu yang sangat istimewa, Jangan Keluar. Mungkin boleh kongsikan. Yes. Okay, so lagu Jangan Keluar ni is basically untuk send a message to people out there during MCO ni, untuk jangan keluar lah. Dia macam Bak kata Yoni sebab dia yang write lagu ni, dia yang produce lagu ni semua. So dia kata lirik yang dekat lagu tu memang very straightforward. Kita orang nak try to send a message to people out there yang kita kena duduk rumah during this period untuk flatten the curve lah, orang kata, supaya kita pun dapat teruskan our daily routine macam biasa. And lagu ni special bagi saya sebab walaupun kita semua sikit-sikit ada sikit part, maybe 2 line macam tu sahaja, dia sebab 17 artis working together, and ada hip hop artis, ada yang macam saya pop R&B, ada yang more ballad. So bila semua yang jenis-jenis artis yang lain-lain ni, different genre dapat bekerja sekali dalam satu lagu, which is amazing. Itu yang apa orang suka. Orang cakap, oh hip hop artis boleh juga menyanyi, even ada Kuaci menari. So dia pun ada dalam tu. It's just that kita nak cakap, okay, this is what us Malaysians can do. Kita ni R1 lah basically. Okay, bagaimana sebenarnya Shalma melihat pentingnya peranan selebriti ataupun artis ketika ini untuk memberi orang kata dari segi maklumat kepada peminat-peminat berkenaan dengan tempoh PKP ini. Dari segi peranan Shalma sendiri bagaimana? Bagi saya influence orang to other people. Okay. Bagi saya bagus sebab message ni bukan semua orang dapat hadam atau telan dalam diri diorang, sebab kadang-kadang diorang tak nak dengar cakap PKP. Diorang rasa macam alah diorang ni kelang kabut ke kan, mungkin diorang akan rasa macam kenapa kan, okey je kat sini. Tapi diorang kena faham yang kita ni kita semua tengah fight untuk kurangkan benda ni sekali. So kita perlukan kerjasama semua orang. So bila saya pun dapat share this message to people out there, hopefully saya pun dapat bagi impact lah kepada orang semua. And bagi saya it's good to send a message out there for everyone to work together lah, sebab itu yang apa yang kita perlukan sekarang. And social media and internet, itu je lah yang kita boleh untuk spread the message kat luar sana. Baik, terima kasih Shalma, dan teruskan peranan Shalma sendiri untuk memberikan mesej yang bermanfaat kepada peminat-peminat. Jaga diri. Dan sebelum tu terima kasih juga sebab sanggup record lagu Mahukah Kamu untuk wanita hari ini. Terima kasih sangat-sangat.
Sama-sama. Untuk Mandira ini apa-apa pun boleh. Jaga diri ya. Stay safe. Apa, terima kasih. Terima kasih. Baik. Itu dia tadi lagu Shalma Iliana, Maukah Kamu, dan juga perkongsian yang berkenaan dengan lagu sempena PKP ni, Jangan Keluar. Banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan. Sekejap lagi kami bertiga akan bergabung untuk membuat rumusan bagi topik kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wadimor, tentu sarung kita. Di samping didikan, minda yang berkembang memerlukan nutrisi yang baik. Ya Allah, risaunya dengan coronavirus ni. Hai Jana. Hai, tak boleh pegang macam tu. Kita sekarang ni kena salam macam ni. Disebabkan coronavirus ni, jadi cara untuk kita elakkan adalah yang pertama, elakkan bersentuhan. Yang kedua, sentiasa pakai mask. Yang ketiga, sentiasa bawa hand sanitizer bersama anda. Sama-samalah kita amalkan tips untuk elak daripada coronavirus. Menarik minggu ini, Jumaat, Kopi Boy kupas isu semasa. Jangan tular berita palsu. Dai Wan ada jawapannya. Serta Hello Hanbiul dan Tua Azmi. Sabtu, bangkit dari aura negatif. Jengah Haris Barber di Sabah. COD barangan basah ke pintu rumah. Mudahnya, berdakwa alam maya, DMFK nak bantu. #kita mesti menang. Ahad, jom kenali label produk barangan harian anda. Cepat dan mudah. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Aku ini kakaknya. Aku nggak mau dilangkahi sama dia. Makanya kamu tuh cepat nikah. Astagfirullahalazim. Milik siapa ini? Murni, sejak kapan kamu bisa membantah ibu kamu? Karena dia baik sama aku. Aku sayang sama dia, Bu. Aku jatuh cinta sama dia. Ma, emang ada apa sih dengan sajadah mama ini? Kamu nggak tahu seberapa berartinya sajadah ini buat mama. Jumaat 3.30 petang di TV3. Aroma tradisi isek di Kampung Sungai Haji Dorani menggagau ikan keli, bang. Ikan naik ni. Sambal tahun kerang. Maksudnya sambal yang boleh disimpan lama. Lepas tu nama tahun. Sedap. Kita masak sendiri pula. Sampean pernah masak makanan Jawa. Dia punya bau lain macam lah. Ya Allah. Semestinya di TV3. Jemput makan. Makan betul-betul lah, tak payah nipu makan je. Syafaat itu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa? Para malaikat. Para rasul akan dapat. Orang yang beriman akan diberikan keistimewaan untuk diberikan syafaat. Tapi kata Allah, man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Semuanya itu terikat dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan di sini kami ingin berkongsi bersama anda yang ingin menghulurkan bantuan sepanjang melawan penularan COVID-19 ini. Anda bolehlah menyumbang ke tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund, di mana sumbangan anda akan disalurkan untuk pelbagai tujuan termasuklah pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal. Dan banyak sebenarnya untuk frontline juga dan keperluan bagi membantu pesakit yang terjejas. Nombor akaunnya 514105323170 dan pastinya setiap sumbangan anda besar ataupun kecil amat bermakna dan sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Okey, Rina dan Fatin, kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini. Cepat sahaja dan sekarang saya tak rasa lain. Di awal tadi rasa lain semacam kan? Sekarang dah rasa biasa dah. Lega dengan macam tu. Apapun, kami akan kembali esok bersama dengan tim Fiza Sabjahan. Fiza, Hawa, Yuaina. Okey, esok akan membicarakan topik hikayat perkahwinan berkenaan dengan tips pegang hati pasangan. Wow, topik yang cukup romantik. Okey, baiklah, kami tinggalkan anda dengan lagu Shalma Iliana yang bertajuk Jangan Keluar. Bersama dengan artis-artis yang lain. Silakan. Terima kasih. Bye-bye.
Jangan keluar, jangan keluar. Duduk kat rumah, please duduk kat rumah. Aku tahu yang kau rasa seperti tidak ada apa. Ada mata, tolong buka. Ada otak, sila guna. Jangan keluar rumah. Hanya sebentar, bukannya lama menakar. Tak boleh, memang tak boleh. Dekat dalam news dorang dah cakap tak boleh. Tolong dengar, jangan coba, jangan degil, kan dah kenal. Berapa kali sudah kata, berapa hari sudah nyata. Kepala keras batu bata, Kalau sakit seorang tak apa, dibabitkan orang kenapa. Banyak keluarga dah merana. Bila batu ramai sombong, egois ni yang meninggi. Yang kita dapat ditampung, melambung naik sampai hari ini. Terlalu kebal degup jantung, terlalu bebal berguni-guni. Rantainya pasti tak bersambung, bila sendiri patut berkurung diri. Bukannya tak diberitahu berkali. Jangan bila dah kena baru sedari. Jangan keluar, jangan keluar. Duduk kat rumah, please duduk kat rumah. Aku tahu yang kau rasa seperti tidak ada apa. Ada mata, tolong buka. Ada otak, sila guna. Jangan jadi pemalas, just stay away from me. Memang aku tak sanggup nak, aku tak berani. Just a few simple steps. Hari-hari cuti. Orang lain susah payah, jadi jangan tambah lagi. Cuci tolong cuci. Hidup hanyalah sekali. Jadi tolong duduk rumah, goyang kaki tengok movie. Tolong jaga kesihatan. Kalau sayang anak bini, keluarga nombor satu.